Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kami akan melakukan perbentangan yang bertajuk penyelesaian matematik berpandukan modul kuliah. Perbentangan kami pada kali ini disediakan oleh saya sendiri, Siti Nur Maisyarah binti Zainuddin, dan dua orang lagi rakan saya, Siti Nur Ibtisam dan Nur Syazah Syamimi. Pada mulanya, apa itu modul kuliah? Adakah rakan-rakan semua tahu apa itu modul kuliah? Sistem pendidikan Malaysia menggunakan modul kuliah sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan soalan berbentuk penyelesaian. Guru-guru secara keseluruhannya menggunakan kaedah dan strategi dalam memastikan kefahaman murid dapat dipertingkatkan bagi memastikan pencapaian dan prestasi murid dalam mata pelajaran matematik mencapai matlamat yang disasarkan oleh KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi terdapat 4 langkah penyelesaian modul kuliah ini. Yang pertama, memahami masalah. Jadi sesuatu masalah hanya boleh diselesaikan jika seseorang itu memahami masalah tersebut. Cuba baca berulang kali dan bertanyakan kepada diri kita sendiri tentang apa yang diingini dalam soalan tersebut. Contohnya, adakah anda faham ayat-ayat yang dinyatakan? Bolehkah anda menyatakan semula masalah yang ingin dikemukakan, ingin disoal, ingin dicari? Selain itu, kita dapat bertanya diri kita sendiri, apakah kehendak soalan ini? Apakah yang perlu kita sebagai pelajar cari dalam soalan ini? Okey, kita teruskan kepada setelah kita selesai bertanya, faham tentang masalah dalam soalan tersebut, kita akan teruskan dengan langkah kedua, iaitu merancang strategi. Jadi terdapat banyak sangat strategi dan cara yang berbeza untuk kita guna dalam menyelesaikan masalah yang ada. Jadi berikut adalah soalan yang boleh menjadi panduan dalam merancang strategi yang sesuai. Antaranya, apakah strategi yang kita boleh guna? Apakah strategi lain yang boleh kita guna? Apakah kaitan antara data dengan bahan yang boleh kita guna? Okay, setelah kita merancang bagaimana ingin menyelesaikan masalah tersebut, kita boleh mula untuk melaksanakan strategi berikut. Jadi antara cadangan yang saya boleh beri untuk membantu anda dalam menyelesaikan masalah, menyelesaikan strategi tersebut, setiap strategi sudah pasti ada jalan penyelesaian, jalan pengiraan yang telah ditetapkan. Jadi semua murid hanya perlu melaksanakan strategi yang telah dirancang. Pastikan langkah-langkah yang diambil tu adalah betul dan tepat. Barulah jawapan yang kita dapat pada akhirnya adalah jawapan yang menepati apa kehendak soalan. Okey, dan setelah melaksanakan strategi, kita bergerak kepada langkah keempat model kuliah ini, iaitu menyemak semula. Menyemak semula apa yang kita telah lakukan. Menyemak semula ni untuk kita mengetahui bahawa jawapan kita tu munasabah atau tidak, menggunakan strategi yang lain. Di sini terdapat contoh soalan yang kami telah berbincang sesama ahli kumpulan. Jadi soalannya berbunyi, Jenab bekerja selama 9 jam sehari. Dia bekerja sebagai tukang jahit di sebuah butik dengan bayaran RM5.25 sejam. Selain itu, dia juga membuka kelas jahitan sebagai pendapatan sampingan beliau dengan bayaran 2 kali ganda gaji pertama. Jika Jenab mendapat bayaran sebanyak RM404.25 selama seminggu bekerja, berapa jam sehari dia bekerja untuk dia buat setiap pekerjaan? Soalan seterusnya, berapakah hari dia perlu untuk membuat kelas jahitan jika dia ingin membeli rantai emas yang berharga RM1,638? Jadi seperti yang saya cakap tadi, langkah pertama bagi menyelesaikan masalah ini adalah memahami masalah. Kita perlu memahami apa masalah yang dinyatakan. Okey, Jenab mempunyai 2 kerja. 1 tukang jahit dan 1 lagi guru kelas jahitan. Sekarang
Informasi yang kita ada adalah gaji sejam bagi setiap pekerjaan dan jumlah gaji yang diterima dalam seminggu. Gaji tukang jahit, gaji Jenab sebagai tukang jahit selama sejam ialah RM5.25, manakala gaji bagi Jenab semasa beliau menjadi guru kelas jahitan selama sejam adalah RM10.50. Dengan itu kita boleh menjawab apa kehendak soalan yang dengan mencari berapa jam Jenab bekerja setiap pekerjaan. Yang kedua, dengan menggunakan jumlah jam yang dalam sehari Jenab bekerja sebagai guru kelas jahitan tadi, berapa hari yang diperlukan untuk mendapatkan wang untuk Jenab membeli rantai emas yang berharga RM1,638. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurifisam binti Syekh Abdul Rahman, dan hari ini saya akan menerangkan langkah kedua bagi model Polia. Langkah kedua bagi model Polia ialah merancang strategi. Terdapat pelbagai cara yang berbeza yang kita boleh gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan beberapa soalan yang dapat kita timbulkan hasil daripada langkah kedua ini ialah, antaranya, apakah kaitan antara data dengan bahan yang tidak diketahui? Ataupun, adakah masalah ini sama dengan masalah yang pernah kita selesaikan dalam soalan yang sebelum-sebelum ini? Ataupun, apakah strategi yang boleh kita gunakan bagi menyelesaikan permasalahan ini? Untuk meringkaskan masalah ini, kita boleh menggunakan strategi memudahkan masalah dalam permulaan pelaksanaan masalah bagi setiap cara berikut. Misalnya, pada bahagian kedua, kita boleh menggunakan kaedah selepas kita mendapati bilangan jam Jenab mengajar tuition sehari. Kita boleh menyelesaikan bahagian akhir persoalan ini. Terusnya, kita mengetahui jumlah jam dan jumlah gaji yang Jenab dapat, tetapi jumlah jam bagi setiap pekerjaan tidak diberi. Dalam masalah ini, kita boleh menyelesaikannya dengan 3 cara yang berlainan. Saya akan menyebutkan secara umum 3 kaedah yang dapat dilaksanakan, dan seterusnya rakan-rakan saya akan menerangkan dengan lebih mendalam kaedah tersebut. Cara yang pertama, kita boleh menggunakan kaedah cuba jaya. Kita boleh guna strategi teka dan uji untuk mendapat cadangan bilangan jam, dan seterusnya dengan strategi pemikiran logik, iaitu logical reasoning. Cara yang kedua, kita boleh melukis gambar rajah. Strategi melukis gambar rajah adalah sesuai untuk menyelesaikan masalah ini. Kita boleh lihat bahawa nisbah gaji tukang jahit dinisbahkan dengan gaji mengajar tuition bersamaan 1:2. Kita boleh menggunakan petak kecil untuk mewakili data ini bagi menyelesaikan masalah ini. Manakala, cara yang ketiga ialah menyelesaikan persamaan. Kita boleh guna strategi menyelesaikan persamaan dengan menulis masalah tersebut dalam bentuk persamaan yang diwakili bilangan jam kerja tukang jahit dan membuka kelas jahitan dengan anu X dan Y. Seterusnya, dengan strategi pemikiran logik dan kaedah penggantian persamaan serentak, kita boleh mencari nilai X dan Y. Okey, saya teruskan dengan langkah seterusnya, iaitu langkah ketiga. Langkah ketiga ini kita melaksanakan strategi yang telah dibincangkan sebelum ini. Kami menyediakan 3 strategi yang berlainan agar cara penyelesaian masalah ini dapat dipelbagaikan. Okey, jadi saya akan menerangkan tentang kaedah pertama, strategi pertama, iaitu kaedah cuba jaya. Untuk bahagian pertama, kita telah mengetahui bahawa jumlah gaji sehari Jenab adalah RM57.75. Jumlah jam kerja dalam sehari Jenab adalah 9 jam. Seterusnya kita boleh teruskan dengan kaedah cuba jaya setelah kita tahu maklumat-maklumat ini. Jadi pengiraannya adalah jumlah gaji sehari Jenab adalah bersamaan dengan jumlah gaji Jenab bekerja sebagai tukang jahit darab dengan jumlah jam Jenab bekerja tambah dengan gaji Jenab sebagai guru kelas jahitan darab dengan jam Jenab bekerja sebagai guru kelas jahitan. Okey, jadi percubaan pertama yang kami telah sediakan adalah 1 jam bagi tukang jahit dan 8 jam bagi guru kelas menjahit. Okey, di sini kami sediakan beberapa percubaan kerana ini adalah kaedah cuba jaya,
murid hanya perlu meletakkan nombor, meletakkan angka, lalu mencuba. Jawapannya adalah sama dengan jumlah yang kita inginkan atau tidak. Jika tidak sama, lakukan percubaan seterusnya. Jadi di sini kami telah menyediakan sebanyak 7 percubaan bagi Jenab untuk menyelesaikan masalah yang dikehendaki tadi. Okey, percubaan pertama 1 jam. Setelah beberapa percubaan ini, kami telah mendapati bahawa percubaan yang kali ke-7 adalah jawapan yang sebenar. Okey, secara pandangan logiknya, tadi Jenab bagi tahu yang dia melakukan, dia menjadi seorang guru kelas jahitan ni sebagai pendapatan sampingan dia. Jadi kerja sebagai guru kelas jahitan adalah kerja sampingan Jenab yang sudah pasti mengambil masa yang lagi singkat berbanding kerja utama beliau, iaitu tukang jahit di sebuah butik. Jadi dalam proses percubaan, jumlah jam yang kita darabkan tu, kedua-dua pekerjaan tu hendaklah bersamaan dengan 9, iaitu 9 jam bekerja. Kita kan tahu jumlah jam bekerja Jenab. Jadi jumlah kedua-dua jam bagi pekerjaan tu hendaklah bersamaan dengan 9. Jadi kesimpulannya daripada kaedah ini, kita dapat simpulkan bahawa Jenab telah bekerja selama 7 jam sebagai tukang jahit di sebuah butik dan 2 jam sebagai seorang guru kelas jahitan. Okey, seterusnya kita teruskan dengan bahagian kedua. Untuk menyelesaikan masalah bahagian terakhir ini, iaitu soalan berapakah hari yang diperlukan oleh Jenab untuk mendapatkan wang bagi membeli rantai emas yang berharga 1638. Kita telah mengetahui bahawa Jenab bekerja selama 2 jam dalam sehari sebagai guru kelas jahitan untuk mendapat gaji sebanyak RM21 sehari. Jadi pengiraannya adalah RM1,638 yang bersamaan dengan harga rantai emas tadi hendaklah dibahagikan dengan jumlah gaji yang diterima dalam sehari, iaitu RM21. Dengan itu, Jenab perlu bekerja sebagai guru kelas jahitan selama 78 hari untuk membeli rantai emas tersebut. Okey, sekian sahaja dari saya. Baiklah, saya akan menerangkan strategi kedua bagi menyelesaikan persoalan ini, iaitu strategi melukis gambar rajah. Pertama sekali, kita akan menggunakan strategi memudahkan masalah terlebih dahulu. Jumlah gaji sehari bersamaan dengan RM404.25 dibahagikan dengan 7 yang kita akan mendapat nilai iaitu RM57.75. Sekarang, kita berhasil mendapat nilai gaji sehari milik Jenab. Kita perlu mengeluarkan maklumat-maklumat penting secara ringkas bagi menyelesaikan permasalahan ini. Oleh itu, kita dapat lihat bahawa gaji tukang jahit sejam bersamaan dengan RM5.25, manakala gaji mengajar tuition bersamaan dengan RM10.50. Nisbah gaji tukang jahit dinisbahkan dengan gaji mengajar tuition ialah 1:2. Jadi, gaji tukang jahit akan diwakili dengan 1 petak yang berwarna biru, manakala gaji mengajar tuition akan diwakili dengan 2 petak yang berwarna hijau. Jumlah gaji sehari bersamaan dengan RM57.75 akan diwakili dengan 11 petak. 11 petak terbentuk hasil dari pembahagian RM57.75 iaitu nilai gaji sehari dibahagi dengan RM5.25 iaitu nilai gaji sejam milik Jenab sebagai tukang jahit. Jadi di sini, 1 petak mewakili tempoh masa sejam bekerja. Dengan menggunakan logical reasoning, bahawa bilangan petak yang diwakili oleh gaji tukang jahit mestilah melebihi gaji mengajar tuition kerana mengajar tuition itu hanyalah suatu kerja sampingan. Jadi, kita mula menyenaraikan contoh jawapan yang mungkin betul menggunakan gambar rajah. Anggaran dibuat berdasarkan nilai RM57.75 dan tempoh 9 jam bekerja. Jadi, kita mulakan dengan cubaan pertama. Cubaan pertama iaitu 7 petak biru dan 4 petak hijau. Tekaan pertama iaitu Jenab bekerja sebagai tukang jahit selama 7 jam dan 4 jam selebihnya sebagai guru tuition. Cubaan yang dilakukan
menghasilkan jawapan yang mungkin betul kerana ia menggunakan tempoh masa 9 jam, di mana satu petak biru mewakili 1 jam dan 2 petak hijau bersamaan dengan 1 jam. Seterusnya, cubaan yang kedua. Cubaan yang kedua iaitu 9 petak biru dan 2 petak hijau. Pertekaan kedua iaitu Janet bekerja sebagai tukang jahit selama 9 jam dan 1 jam selebihnya sebagai guru tuition. Mungkin jawapan yang betul kerana nilai gaji sehari mencukupi. Namun, gambar rajah ini menunjukkan cubaan yang diteka telah menggunakan tempoh masa selama 10 jam. Seterusnya, cubaan ketiga. 6 petak biru dan 5 petak hijau. Cubaan ini jelas tidak betul kerana petak hijau itu mesti diwakili dengan gandaan 2 petak. Kesimpulan yang dapat diperoleh ialah percubaan pertama itu adalah jawapan yang betul kerana hanya percubaan tersebut menepati masa bekerja 9 jam sehari. Dengan itu, kita mengatakan bahawa Janet bekerja selama 7 jam sebagai tukang jahit dan 2 jam sebagai guru tuition. Bahagian yang kedua, untuk menyelesaikan bahagian terakhir soalan, iaitu berapakah hari Janet perlu mengajar tuition jika dia ingin membeli seutas rantai emas yang berharga RM1,638. Kita mengetahui bahawa Janet bekerja selama 2 jam sehari mengajar tuition dan mendapat gaji RM21. Hasil daripada nilai yang diperoleh, kita menjawab soalan pada sebelum ini. Nilai RM21 diperoleh dari hasil pendaraban RM10.50 gaji mengajar tuition didarabkan dengan 2 jam bekerja. Seterusnya, nilai RM1,638 dibahagikan dengan RM21 bersamaan dengan 78 hari. Janet perlu mengajar tuition selama 78 hari untuk membeli rantai emas tersebut. Seterusnya, kita beralih kepada strategi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syazah Syamili binti Muhammad Syaufi akan meneruskan pembentangan kumpulan kami untuk strategi yang ketiga. Menurut model Bolia, terdapat beberapa strategi yang boleh digunakan dan saya telah memilih strategi yang dipanggil menyelesaikan persamaan. Dalam strategi ini, kita perlu membentuk beberapa persamaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk menggunakan strategi ini, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengeluarkan maklumat yang diberi di dalam soalan tersebut. Contohnya, di dalam soalan tersebut telah menyatakan bahawa gaji Janet selama seminggu adalah RM404.25. Jadi kita perlu membahagikan RM404.25 tersebut kepada 7, di mana 7 tersebut merupakan bilangan hari Janet bekerja dalam seminggu. Jadi yang kita peroleh untuk sehari bekerja adalah RM57.75. Itu merupakan maklumat awal yang boleh kita dapat sebelum kita memulakan pengiraan-pengiraan yang lain. Seterusnya, kita boleh membentuk dua persamaan yang lain yang boleh diwakili oleh anu X ataupun anu Y, di mana X mewakili jumlah jam bekerja Janet sebagai tukang jahit, manakala Y mewakili jumlah jam Janet bekerja sebagai tenaga pengajar kelas jahitan. Persamaan pertama yang boleh kita keluarkan daripada masalah tersebut ialah 5.25x tambah 10.5y persamaan 57.75. Ini menunjukkan bahawa 5.25x tersebut ialah jam dan kadar bayaran yang dimiliki oleh Janet semasa ia bekerja sebagai tukang jahit. Manakala 10.5y merupakan gaji dan juga jam yang akan Janet dapat sebagai tenaga pengajar kelas jahitan. Kedua-dua jenis pekerjaan ini dalam sehari akan membuahkan hasil RM57.75 untuk satu hari. Seterusnya, persamaan tersebut boleh kita permudahkan, iaitu menjadi X tambah 2Y bersamaan dengan 11. Persamaan tersebut hendaklah dalam bentuk yang paling ringkas dan juga tidak boleh dikecilkan lagi. Jadi, persamaan satu yang dapat kita perolehi ialah X tambah 2Y bersamaan dengan 11.
Seterusnya, kita beralih pula untuk mencari persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua yang terdapat dalam masalah ataupun ayat matematik ini adalah X tambah Y bersamaan dengan 9. 9 di sini bermaksud 9 jam Jenab bekerja sebagai tukang jahit dan juga tenaga pengajar kelas menjahit selama 1 hari. Jadi, kita nak tahu berapa jam Jenab bekerja sebagai tukang jahit dan berapa jam Jenab bekerja sebagai pengajar kelas menjahit, dan kedua-dua pekerjaan ini akan menjadikan jumlah Jenab bekerja dalam 1 hari adalah 9 jam. Kaedah ini akan menggunakan persamaan linear serentak, iaitu menggunakan kaedah penggantian. Kaedah penggantian membawa maksud kita perlu memilih salah satu persamaan untuk dijadikan sebagai perkara utama. Kebiasaannya, persamaan yang lebih senang dengan nilai yang lebih kecil akan dipilih untuk membentuk persamaan baru yang kita labelkan sebagai persamaan 3. Jadi, untuk soalan ini, saya telah memilih persamaan 2 untuk dijadikan perkara baru, iaitu X tambah Y bersamaan dengan 9 ialah persamaan 2 tadi. Dan kita membentuk persamaan yang baru iaitu persamaan 3 dengan menjadikan X sebagai perkara baru, iaitu X sama dengan 9 tolak Y. Y telah dipindahkan ke sebelah sana menjadi operasi tolak. Dan ini telah membentuk persamaan yang ketiga. Sebab mengapa kita perlu memilih persamaan yang lebih senang dengan nombor yang lebih kecil adalah kerana ia akan memudahkan pengiraan apabila persamaan tersebut digantikan persamaan yang lain. Contohnya, untuk langkah seterusnya, kita menggantikan persamaan ketiga iaitu X sama dengan 9 tolak Y ke dalam persamaan 1 untuk mencari nilai Y. Hal ini kerana kita tidak boleh menggantikan persamaan 3 ke dalam persamaan 2 kerana kita telah menerbitkan persamaan 3 tadi dari persamaan 2. Seperti yang ditunjukkan, kita telah menggantikan persamaan 1 iaitu X sama dengan 9 tolak Y ke dalam persamaan 1. Persamaan tersebut akan menghasilkan nilai ataupun nilai jawapan untuk Y ialah 2. Penggantian tersebut akan dimasukkan di tempat yang ada X. Contohnya, X tambah 2Y sama dengan 11. Jadi, tempat X tersebut kita gantikan dengan persamaan yang ketiga iaitu 9 tolak Y. Jadi, 9 tolak Y tambah 2Y sama dengan 11. Permudahkan dan selesaikan, kita akan mendapat Y sama dengan 2. Seterusnya, kita perlu memasukkan nilai Y ke dalam mana-mana persamaan selain persamaan 1 untuk mencari nilai X. Tapi, kita akan menggunakan persamaan yang ketiga kerana ia lebih mudah dan ringkas. Kerana persamaan 3 iaitu X sama dengan 9 tolak Y. Kita cuma perlu menggantikan Y dengan 2, di mana kita telah mendapat jawapan tadi. Kita hanya perlu menggantikan Y bersamaan dengan 2 dalam persamaan ketiga, iaitu X sama dengan 9 tolak 2. Jadi X akan kita peroleh ialah 2. Nilai Y dan X tersebut menunjukkan pengiraan kita telah berjaya kerana apabila kita menambahkan 7 dan 2, ia akan mengeluarkan jawapan 9. Jika kita gantikan balik dalam persamaan yang kedua tadi, ianya adalah betul dan mengeluarkan jawapan yang betul iaitu 9. Jadi, kesimpulannya, jam kerja Jenab sebagai tukang jahit yang diwakili oleh X sebentar tadi adalah 7 jam, manakala jam kerja Jenab sebagai tenaga pengajar kelas menjahit adalah selama 2 jam yang diwakili oleh Y tadi. Jadi, Jenab bekerja sebagai tukang jahit adalah 7 jam dan mengajar kelas menjahit adalah 2 jam. Baiklah, untuk bahagian yang kedua iaitu untuk menyelesaikan bahagian terakhir soalan, berapakah hari yang Jenab perlukan untuk dia mengajar kelas menjahit jika dia ingin membeli seutas rantai emas yang bernilai RM1,638.
Jadi di sini kita telah mengetahui bahawa Janet bekerja selama 2 jam sehari untuk mengajar kelas jahitan tersebut dan mendapat gaji sebanyak RM21 untuk satu hari. Jadi jika kita nak tahu berapa hari yang Janet perlu mengajar untuk mengumpul wang sebanyak RM1,638 tersebut, kita perlu membahagikan nilai RM1,638 tersebut kepada RM21 kerana untuk mengetahui bilangan hari kita hendaklah membahagikan nilai rantai tersebut kepada nilai berapa Jainab dapat bayaran untuk sehari dia bekerja sebagai tenaga pengajar kelas menjahit. Jadi RM1,638 dibahagikan dengan RM21, kita akan mendapat jawapan sebanyak 78 hari. Kesimpulannya di sini, kita telah mendapat jawapan 78 hari untuk Jainab bekerja sebagai tenaga pengajar kelas menjahit jika dia hendak membeli seutas rantai emas yang bernilai RM1,638. Jainab perlu mengajar tuition selama 78 hari untuk membeli rantai emas tersebut. Jadi untuk kita menyemak semula jawapan bahawa betul kita kira tadi RM404 per 25 sen dibahagikan dengan 7 hari adalah RM57.75. Di sini kita mendapat bahawa RM36.75 tambah RM21 adalah mendapat jawapan RM57.75, iaitu sama dengan yang kita kira dalam soalan tadi. Dan jumlah gaji Jainab selama seminggu RM57.75 kali 7, kita akan dapat RM404.25. Dan di bahagian kedua, 78 hari kali RM21 bersamaan dengan nilai rantai yang Jainab ingin beli tersebut, iaitu RM1,638. Jika jumlah 78 hari tersebut kita tak dapat ataupun kita tersalah kira, kita tak dapat nilai 78 hari, mungkin kita tak akan keluar nilai RM1,638. Jika kita tak keluar nilai RM1,638 tersebut, di situ kita dapat kesanlah bahawa kita punya pengiraan adalah terdapat kesilapan dan juga kita perlu membetulkan dan juga mencari jalan penyelesaian yang lain. Saya rasa sekadar itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian dan kita jumpa di lain hari.